Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Jom kita buat bom pandan atau onde-onde pandan, orang kata onde-onde, bom lah, apalah, macam-macam lah. Okey, ni aku dah goreng, dia akan jadi macam ni. Okey, bila kita makan ni baru kita nampak hijau dekat dalam. Ni aku akan ajar tanpa meletup, lembut, rangup sampai ke besok. Sebelum tu macam biasa, subscribe dulu, share, like, komen. Okay guys, please guys. Okey, kita rebus keledek dulu. Bila sampan pun, bila kita dah rebus keledek tu, kita masaklah inti dia dulu. Aku masukkan 2 cawan air. Jangan terlalu banyak air, nanti lambat kering. Aku masuk 1 cawan gula dan 1 cawan gula merah. Dan kita letak daun pandan ni untuk kita punya anti tu harum semerbak bau pandan dia. So, kita gaulkan sampailah kita punya gula ni kering. Okay? Pakai gula merah yang hancur tu. Kalau korang pakai gula Melaka, dia manis. So, better pakai gula merah yang aku tunjuk tu lah. So, kita gaulkan. So. Okey, dah kering macam ni, bolehlah masuk. Aku letak dalam 3 biji kelapa. Tak adalah banyak pun 3 biji kelapa ni. Okey, masukkan, labuhkan dalam ni. Okey. So, gaulkan, ratakan, bagi gula tu serap kat dalam kelapa korang. Pastikan korang masakkan betul-betul kelapa, bagi dia kering. Mengelakkan kita punya kelapa ni cepat basi, boleh simpan lama. Gitu. Okey, nampak tak kering macam ni, dah kering betul-betul, baru masuk tepung. Apa fungsi tepung ni? Untuk kita punya kelapa ni, anti kelapa ni tak basah, kering. Bila kita dah goreng dengan kuih, dah satukan dengan kuih, kita punya anti ni tak berlendir. Faham? Jelas? So, ni aku letak garam. Okay, so gaulkan. Anti ni boleh simpan lama guys. Dalam seminggu 2 macam tu boleh je. Janji korang masuk peti. Dan jangan campur-campur. Nak pakai bawa ambil sikit-sikit macam tu lah. Okay, ni aku punya keledek. Aku pakai keledek orange je yang ada sekarang ni kat rumah aku. So, aku pandan-pandan tu aku lenyitkan. Pandan-pandan lah lenyit bagus. Sebab nanti cepat lembut dia, senang nak hancur lah. Kalau dah sejuk nak hancurkan dia agak susah lah. Melainkan korang ada tempat blend keledek ni. Okey, dah hancur. Lepas tu pastikan dah sejuk betul-betul, baru korang boleh adunkan dengan tepung. Macam mana nak tepung pulut ni, aku pakai satu pack ni. Okey, macam mana nak anggarkan tepung dengan keledek? 1 cawan metrik tepung pulut dan 1 cawan keledek gitu. Okey, pastikan macam tu untuk dapatkan korang punya bom tu lembut, gebu. Korang goreng lama pun dia tetap lembut sangat-sangat dan rangup sangat-sangat. Okey, dan gaul-gaulkan dulu. Dah gaul sebati, aku letak dalam 1 cawan metrik tepung gandum. Okey, sedikit lah macam tu. Kalau tak letak tepung gandum pun tak ada masalah. So, kalau korang buat sedikit, 1 cawan tepung pulut dan 1 cawan keledek, korang letaklah sedikit tepung gandum tu, syarat gitu. Okey, ni air daun pandan yang aku campurkan dengan warna hijau. Okey. Okey, air ini aku nak cakap korang, pulut ni dia lambat sangat serap air tau. So, korang kena masukkan sedikit demi sedikit, gaulkan air tu dengan tepung sampai kering, baru boleh masukkan air yang berikutnya. Jangan korang letak terus, sebab kalau korang letak terus, kadang-kadang dia terlembik. Sebab tepung pulut ni dia lambat sikit serap air dia tau. So, letak sikit demi sedikit sampailah korang dapat dough yang tak melekat dekat tangan dan tak lembik. Kalau terlembik, korang boleh campur dengan tepung gandum. Okey guys, bolehlah campur dengan tepung gandum sedikit. Kalau korang campur dengan tepung pulut pun boleh, tapi dia akan lembut juga. So, better kalau nak keraskan dia sedikit, campur dengan tepung gandum. Faham? Jelas? So, kalau korang nak campur garam sedikit dekat korang punya air pandan tu, boleh je, tak ada masalah. Okay guys? Sebab keledek tu aku dah masak dengan garam. Aku takut nanti masin pula. Okay? Keledek aku dah aku rebus sama garam. So, aku tak perlu garam lagi lah. Okay, memang is perfect. Kuih perfect. Gitu namanya. Okey, gaulkan. Nampak ni aku gaul. Sorry lah, aku pakai tangan ni. Aku dah gendam
1 tahun dengan garam tangan aku, insya-Allah tangan aku bersih. Okey, sampai dapat adunan macam ni, nampak ni. Nampak tak melekat. Korang basuh tangan, lepas korang dah tu korang basuh dan baru korang pegang balik, dia melekat ke tak? Gitu. Tak melekat ke? It's done lah. So kalau korang punya lembik macam macam mana ni lembik, korang boleh campur dengan tepung gandum, tapi jangan terlampau banyak sangatlah. Dalam satu genggam kalau korang punya terlembik sangat. Pastikan kalau tak nak lembik, letaklah sikit demi sedikit air. Memang nampak macam susahlah sikit demi sedikit. Tapi kalau korang buat dengan relax, sabar, insya-Allah tak akan jadi lembik punya. Okey, ni aku buat aku dah buat gentil-gentil dia. Okey, bulat. Dan kalau korang punya tepung tu macam kering, korang sapukan dengan air dulu dan korang baru gelik dengan bijan. Bagi bijan tu melekat dekat korang punya kuih. Dah gelik dengan bijan dan korang kena gelikkan lagi untuk bijan tu betul-betul melekat kat korang punya tepung tu. Okey. Kalau korang tak buat macam tu, bijan tu tak akan melekat dah. Okey, ni aku laminate dan aku letak anti tu korang letaklah bulat awal-awal. Okey guys. Okey, pastikan anti korang tu dah sejuk. Okey, nampak ni bulat. Ikut korang lah besar mana korang nak buat. Dan basahkan sedikit kat korang punya kuih tu. Tapi kalau korang punya tepung tu macam kenyal, macam basah-basah sikit, tak perlulah air. Aku punya ni macam kering sedikit sebab kena angin kan. So aku letak air sedikit dan aku letak bijan. Nampak ni. So semua kena bijan, nampak ni. So kalau korang tak buat macam tu, nanti ada yang kena, ada yang tak kena. Dan aku buat bulat dulu. Anak aku ni kacau. Memang anak aku ni kacau. Aku buat kuih tapi tak apalah. Okey, aku buat bulat dan bawah aku letak bijan. Dah siap ni semua. Okey. Okey, minyak ni tak ada buka api lagi. Dan aku buka api dulu. Okey, tak buka api dan aku dah buka. Dia tak payah tunggu panas. Korang terus masuk je korang punya bom tu. Kuih ondeh korang punya bom lah, tak kisahlah. Dan korang buka api jangan besar lah, sedang, jangan sedang sangat. Biasa-biasalah sampailah dia akan masak dan dia terapung. Dah terapung baru korang gaul-gaulkan dia. Okay, dan dia tak akan serap minyak. Don't worry, be happy. Okay, korang buat step aku macam ni untuk mengelakkan korang punya bom tu meletup dan masak serata, rangup dan sedap lah. Kena ikut step masakan aku ni. Kalau korang tak buat apa yang aku buat ni, memang korang punya bom akan meletup lah. Itu pun nama dia bom, meletup kat muka kau kalau kau tak nak ikut cakap aku ni. So gaul-gaulkan dia, pastikan sebab dia bulat kan. Takut nanti ada masak, dia tak masak. So kalau korang kena gaul-gaulkan je lah. Jangan api besar, nanti korang punya hitam. Tapi kalau hitam pun tak ada masalah. Korang punya kuih takkan keras. Okay, nampak tak warna macam ni? Korang akan dapat warna macam ni untuk elakkan korang punya kuih macam penyek. Bila dah bila dah bergempak-gempak ni, dia tak akan penyek. Okay? Nampak keras tapi lembut sangat-sangat. Okay, ni aku cuba. Ni dia sejuk-sejuk sikit tapi dia stay panas lagi ni. Nampak ni. So dalam dia akan warna nampak hijau lah. Luar dia akan nampak warna ni. Dan don't worry, memang lembut sangat-sangat. Okey, kalau korang tak nak korang punya kuih tu, korang tak nak kuih korang tu penyek dan cantik bulat je, korang ikut step aku dan goreng macam tu. Ni belum goreng sebab tu warna hijau. Okey guys, selamat mencuba.